13 bulan Ramadan. Oh, Syaban, silap. Hari ini 13 Syaban. 13 Syaban. Tahun ini Syaban dijangka 29 hari sahaja. Jadi lagi 16 hari ya. Kita akan menyambut Ramadan. Baik. Apa ada pada Ramadan? Apa ada pada Ramadan? Dalam Ramadan ada macam-macam. Ada macam-macam. Tapi dalam macam-macam tu, hak yang lain macam adalah puasa. Adalah puasa. Bila tiba bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diperdukan kepada kamu puasa sebagaimana diperdukan kepada umat yang terdahulu, semoga kamu bertakwa. Di hujung ayat tu, semoga kamu bertakwa, makna orang yang akan berpuasa ni orang yang bertakwa. Orang yang makan tukar tak tentu. Orang yang bertakwa, mereka akan berpuasa. Puasa ini pada setengah orang dia berasa berat. Kerana apa? Dia terpaksa masuk dalam suasana yang luar biasa. Dalam suasana yang luar biasa, iaitu dia keluar daripada kebiasaan dia. Keluar daripada kebiasaan artinya kebiasaan sebelum menyambut Ramadan, sebelum masuknya Ramadan, kebiasaannya makan dan minum setiap hari. Tiba-tiba bila dia nak kena masuk Ramadan, dia kena tahan diri, dia tak boleh makan. Maka pada setengah orang, terutama mereka yang tidak membiasa-biasakan dengan puasa sunat ni, dia jadi berat lah. Lebih-lebih lagi takwanya kurang atau tak ada. Dia puasa berat. Dia puasa sangat berat. Sungguh pun begitu. Walaupun proses menahan diri daripada makan dan minum ini satu perkara yang berat, kerana dia menguji kesabaran. Dia menguji kesabaran dan dia menguji kelaparan. Tetapi orang-orang yang bertakwa, dia melalui proses itu dengan jayanya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia dengan berbagai-bagai anugerah yang pastinya pahala yang melimpah ruah. Allah nyatakan dalam ayat tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, mana puasa itu bukan pertama kali diperdukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi diulang kali. Makna sebelum umat Nabi Muhammad, Allah dah fardu dah puasa. Allah dah wajib dah puasa kepada umat-umat Nabi yang dulu. Cumanya ada perbezaan di antara kaifiat dan cara berpuasa di antara satu umat ke satu umat yang lain. Dan dalam kaifiat dan cara berpuasa di antara satu umat ke umat yang lain itu, maka kaifiat puasa umat Nabi Muhammad yang paling senang, yang paling simple, yang paling easy, yang paling mudah dilakukan, tetapi banyak pahala. Banyak pahala disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana umat yang berpuasa itu umat yang istimewa. Mereka bernaung di bawah Rasul yang istimewa, yang Allah Ta'ala jadikan Nabi ini sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul. Kalau kita tengok cara puasa zaman Nabi Adam AS, teruk tuan-tuan. Cara puasa umat Nabi Adam teruk. Pakai menyuluk lah kalau suruh orang Taman Seriwang. Macam mana umat Nabi Adam puasa? Mereka berpuasa sebulan. Tapi sebulan betul, tak boleh makan siang dan malam. Cukup sebulan baru buka puasa. Agak-agak orang kita kalau puasa itu mampu tak? Memang mampu, terjun pun. Mampu terjun pun.
Tahu tak terjung? Terjung tak tahu? Mempunyai terjung. Umat Nabi Adam, Allah wajibkan puasa sebulan lamanya. Tak boleh makan siang dan malam. Hanya boleh berbuka puasa bila cukup bulan. Jadi puan niat puasa, saja aku puasa bulan ni, sebulan. Kerana Allah Ta'ala, lebih kurang itulah. Tak mati dia apa? Tak mati dia apa? Allah syariat pun dia ikut kesesuaian. Maka umat Nabi Adam sesuai puasa lagu tu. Pasal apa? Mana badan mereka besar. Badan mereka besar. Tinggi mereka tu, balik sana tiang listrik tu. Nabi Adam tinggi dia 60 hasta. Umat dia pun lebih kurang tu lah. Tinggi dia beza-beza macam kita lah. Ada orang 6 kaki 4 inci, ada 4 kaki 6 inci, ada 6 kaki 0 inci, ada 5 kaki 4 inci, ikut dah lah. Jadi tinggi tu ada 60 hasta. 60 hasta tu tinggi ni, tinggi. Badan mesti besar. Badan mesti besar. Jadi kalau badan besar, umat Nabi Adam badan besar-besar, tak makan sebulan tak heran lah. Mereka ni kalau makan sok nak puasa, agak-agak apa pinggan mau makan untuk tahan sebulan. Mereka makan 7 kawah. Kali makan 7 kawah, lepas tu bobo tahan sebulan. Kau puasa. Umat Nabi Muhammad tak boleh buat begitu. Tak boleh. Umat Nabi Daud alaihissalam, Allah Ta'ala suruh mereka puasa selang sehari. Sepanjang tahun tu selang sehari. Satu wajib. Tapi kita ikut puasa Nabi Daud ni, puasa sunat, selang sehari, hukum dia sunat. Puasa sunat yang terbaik adalah ikut cara Nabi Daud puasa selang sehari. Tapi kepada umat Nabi Daud wajib. Sebab kena puasa selang sehari. Ini puasa esok tak, lusa puasa solat tak, tengin puasa puyung tak. Kita kalau suruh puasa tu nak set kenduri payah. Nak set kenduri payah kalau puasa tu. Kedai makan pun pening. Kedai makan pun pening. Tak buka puasa esok. Bila nak buka esok? Pening lah. Jadi sewa kedai kena kurang. Umat Nabi Daud. Tiba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil tempoh sebulan juga, tetapi apa dah? Dia kalau kita nak padan dengan hak Nabi Adam dengan Nabi Daud ni, hak Nabi Adam puasa sebulan, umat Nabi Muhammad pun puasa sebulan juga. Puasa sebulan juga. Dan hak umat Nabi Daud tu dia puasa selang sehari, kita puasa tiap-tiap hari. Tapi dalam tempoh sebulan. Dan dibenarkan makan di waktu malam. Hanya tak makan di waktu siang. Itu puasa umat Nabi Muhammad. Tempoh kita puasa ni siang bukan lama mana pun. Dia bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu bahasa fiqh. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Nak bagi mudah faham, bermula masuk subuh sehingga masuk maghrib. Tu nak bagi mudah faham. Bermula nak masuk subuh sehingga masuk maghrib. Nak bagi keliru, bermula 6 suku hingga 7.30. Itu keliru. Pasal waktu duduk genyak. Lebih kurang tu lah. Jadi dalam tempoh kita puasa sehari tu, negara yang berada di atas garisan Khutul Istiwa ni, tempoh puasa dia lebih kurang dalam 13 jam suku tu 13 jam setengah. Kita start imsak. Imsak tu katalah subuh pukul 6.12. 6.2 minit tu imsak lah. Tapi 6.12 pun boleh imsak lah, tapi langkah berjaga-jaga. Ambil waktu subuh 6.12 sampai 6.12 petang 12 jam. 7.12 13 jam. 13 jam, lepas tu 7.30. Berapa? 13 jam. Berapa minit? 13 jam 17 minit. Lebih kurang tu lah. 13 jam suku. Sehari kita berpuasa.
Okey. Kalau kita pergi di negara yang ada dua musim, sejuk dan panas. Negara yang dua musim, sejuk dan panas. Negara yang puasa jatuh musim panas. Kalau puasa tu jatuh musim panas, maka tempoh puasa panjang. Lebih kurang macam ni lah. Subuh masuk pukul 2.30, pukul 3 tu, 3 pagi. Buka puasa 8.30. 8.30 baru masuk maghrib. Panjang lah kan? Panjang. Tapi kalau dia puasa tu jatuh musim sejuk ni dia malam panjang, siang pendek. Kalau puasa jatuh musim sejuk, maka tempoh puasa hanya beberapa jam sahaja. Subuh masuk pukul 6.40, contohlah. Subuh masuk 6.40, 6.30. Asar masuk, maghrib masuk 4.30. Maghrib masuk 4.30. Tempoh dia tu sat sangat sebab dia malam panjang. Begitu lebih kurang. Dalam konteks negara kita, puasa di Sabah dengan puasa di Sungai Petani tak serupa. Dari segi waktu buka puasa, waktu buka puasa di Sabah, tak tengok waktu lah, lebih kurang dalam pukul 6.50, 6.45 tu. Kadang 6.20. Tapi 6.20 di Sabah bukan malam, bukan petang, dah malam. Dah malam. Kita ni 7.30 baru malam. Jadi Sabah dengan Sungai Petani, siapa puasa panjang? Di Sabah ni, waktu bukan tepat ni, saya pun lupa ingat, tapi begitulah, lari sejam. Di Sabah mereka buka puasa pukul 6.30. Sungai Petani buka puasa 7.30. Okey, beza berapa jam? Beza berapa jam? Sejam lebih kurang. Siapa puasa panjang? Orang Sungai Petani ke orang Sabah? Siapa dia? Tak, sama panjang. Pasal orang Sabah mula puasa awal, subuh awal. Tu tak tahu. Cari pasal bagi buta. Puasa sama panjang. Cuma mereka buka, mereka mula awal. Masa mereka duduk sembahyang subuh, kita duduk dalam kereta selimut lagi. Kita sembahyang subuh, mereka ada breakfast dah. Lebih kurang tu sama panjang. Tapi kalau kita berasa nak puasa pendek, kita puasa di Sungai Petani, pergi buka puasa di Sabah. Tu boleh, tak ada masalah. Kita puasa Sungai Petani, pergi buka puasa di Sabah. Awal sikit. Sungai Petani 7.30, Sabah pukul 6.30. 6.20 buka puasa. Jadi kita lepas daripada sembahyang subuh, pergilah airport, Bayan Lepas. Orang tanya nak pergi mana? Saya nak pergi Sabah. Saya bawa ni puasa nak buka puasa awal. Boleh lah, tapi tak ketahuan. Tu lah. Tapi sah tak puasa kita? Sah. Tak ada masalah. Itu puasa. Dan puasa ini dia kena pada hari yang tepat. Dan bilangan hari dia tepat. Bilangan hari puasa Ramadan antara 29 hari ke 30. Dia tak boleh kurang daripada tu, dia tak boleh lebih daripada tu. Antara 29 hari hingga ke 30 hari. Dan permulaan puasa, bulan Ramadan, dia mesti bermula 1 Ramadan. Dia tak boleh start 2 Ramadan. Dia mesti bermula 1 Ramadan bagi orang-orang yang wajib puasa dan tiada sebarang keuzuran. Dia mesti start 1 Ramadan. 1 Ramadan, kuliah sampai berapa hari? 12 no? Tengok mereka, saya lama tidak berjumpa. Dan elok lah, saya ambil dengan Nuri lah. Nuri dah pau ke 12 lebih. Dia tahu lah. Permulaan Ramadan. Permulaan Ramadan. Bagaimanakah nak menentukan permulaan Ramadan? Iaitu permulaan puasa. Nak meletakkan 1 Ramadan tu macam mana cara? Iaitu dengan cara menyelak
Menyelak apa? Menyelak kelena. Betul? Betul tak? Dengan cara menyelak kelena, takwim, dan kita nampak satu Ramadan. Betul tak? Betul tak? Takwim. Dengan cara melihat anak bulan. Dengan cara melihat anak bulan. Siapa kata? Nabi lah. Sabda Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Nabi kata, kamu berpuasalah dengan melihat anak bulan, dan berhari rayalah dengan melihat anak bulan. Sekiranya tidak kelihatan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban jadi 30 hari. Sekiranya anak bulan Ramadan tidak kelihatan, Nabi kata, jadikan bulan Sya'ban tu 30 hari. Kalau Nabi suruh jadikan bulan Sya'ban 30 hari, makna berapa bulan Sya'ban kita nak tengok anak bulan? Berapa bulan Sya'ban kita tengok bulan? 29. Dia tu lah. 29 Sya'ban, iaitu petang-petang dekat-dekat dengan maghrib tu. Tapi penentuan tengok anak bulan dia kena masuk maghrib tu. Oh, kompok anak bulan ada kelihatan, tapi persiapan tu dia kena sebelum masuk waktu maghrib. Jadi pada petang 29 Sya'ban tu standby dengan ni teropong alami ni tengok anak bulan. Lepas beberapa minit, biasa lebih kurang dalam 10 minit gitu lah, lepas waktu maghrib tu confirm lah, nampak tak nampak. Jadi nampak awal. Maka jika kelihatan anak bulan yang dilihat pada petang 29 Sya'ban itu, maka permulaan Ramadan adalah keesokan hari. Keesokan hari. Esok hari itu bila? Lepas tengok tu. Sebab dia pergerakan hari dalam takwim Islam adalah masuk waktu maghrib. Tapi puasa tu keesokan hari. Jika tidak kelihatan anak bulan, maka ikutlah apa yang Nabi buat, iaitu sempurnakanlah Sya'ban jadi 30 hari. Jadi kita tak sah puasa dengan melihat hari bulan. Tak sah kita puasa dengan melihat hari bulan. Tapi sah puasa kita dengan melihat anak bulan. Dengan melihat anak bulan. Okey. Bila Nabi kata, kamu berpuasalah dengan melihat anak bulan, dengan melihat anak bulan Ramadan, adakah semua kita kena bertengok anak bulan? Jawabnya, melihat anak bulan adalah open kepada sesiapa sahaja, tetapi wajib kepada orang yang tertentu. Siapa-siapa pun boleh tengok anak bulan, tapi wajib pada orang yang tertentu. Siapa yang wajib? Yang wajib melihat anak bulan adalah ulil amri. Ulil amri dalam konteks negara ni sultan. Sultan kena tengok bulan. Adakah sultan tengok anak bulan? Tak. Dia ketua agama, tapi sultan titahkan kepada mufti sebagai orang alim. Sultan titahkan kepada mufti untuk mengetuai apa dia orang, dan bahasa lu orang panggil rombongan, pasal depa pihak ramai, untuk mengetuai kumpulan ataupun tugas melihat anak bulan. Oleh kerana dalam konteks negara kita, sultan negeri-negeri adalah ketua agama, mana melihat anak bulan ni tiap negeri. Macam tengok anak bulan di Kedah, atas titah Sultan Kedah. Di Perlis, atas titah Raja Perlis. Di Pulau Pinang, atas titah Sultan Pulau Pinang. Sultan Pulau Pinang nama awak tu? Sultan Pulau Pinang nama awak? Sultan Allah. Negeri-negeri yang tak ada sultan ni, kerja sultan yang benar adalah yang di Tuan Agung.
Jadi sultan titah nak bulan. Dalam kitab-kitab ni dipanggil qadhi. Qadhi itu menjalankan kerja lah. Ulil amri. Bukan semua negeri ada sultan lah. Bukan semua negara ada sultan. United Kingdom bukan ada sultan. Qadhi lah. Mesir bukan ada sultan. Tapi pemerintah lah. Okey, baik. Macam mana sekarang nak ulang? Macam mana sekarang nak ulang? Dengan meletakkan biji mata ke dalam teropong. Macam mana nak ulang? Baik. Saya tuan-tuan tengok anak bulan di Kedah. Di Kedah ha? Di Kedah ni ada 3 tempat melihat anak bulan yang diwartakan. Mana wartakan tu mana sah lah dari segi perundangan untuk melihat anak bulan. Tempat yang paling lama sekali ialah di kampung Pulau Sayap, di arah Sundan lah, jalan ke Pantai Merdeka tu. Saya pergi tengok banyak kali lah di Pulau Sayap. Naik minat Mangkui. Lama lah ni teruk, menyakak. Sama orang tua-tua kata lah, tinggi. Tapi lama lah saya pergi. Dulu saya pergi belas-belas tahun dulu saya pergi, dan 2 tahun yang lalu tak pergi lah. Di kampung Pulau Sayap. Pulau Sayap tu ragai bukit tu, orang-orang naik atas tu, bawah tu nampak laut, teropong tu nampak di ufuk. Itu tempat yang pertama di Kedah, Pulau Sayap. Tempat yang kedua di Langkawi. Langkawi tu dulu-dulu ni di tempat melihat anak bulan di kampung Payang Mempelang. Lepas tu dia pindah main di Pemandangan Indah. Ni dengan atas nak pindah bintang lebar sebab dia ada balan apa tu nak tengok payang. Ingat kata Jebak Mufti duduk pergi Riki tempat dia pula. Dan yang 3 di Menara Al-Ustaz. Menara Al-Ustaz pun 2 kali pindah. Hari dia Al-Ustaz dulu di Menara PKNK. Apabila siap Menara Al-Ustaz tu, pindah pergi situ tinggi ni. Semua 3 tempat ni saya bisa tengok anak bulan. 3 tempat ni. Tapi tempat yang paling tinggi sekali adalah di Menara Al-Ustaz. Pulau Sayap walaupun tinggi ragai teruk, di Pemandangan Indah pun kena ragai sikit-sikit, tapi paling tinggi sekali adalah di Menara Al-Ustaz. Tapi paling senang naik. Paling senang naik. Masuk dalam ni tu, nawai tu lah, sampai tu. Paling senang naik. Ya nak? Tu tengok anak bulan tu. Jadi orang-orang ni hukum tengok anak bulan adalah wajib. Mufti kalau dia tak lihat dia okey kan, cuma mufti, tapi orang yang lihat bulan tu adalah wajib lihat anak bulan untuk mengkabarkan kepada rakyat. Untuk mengkabarkan kepada rakyat. Saya insya-Allah tahun ni terpilih lagi untuk bersama dengan mufti melihat anak bulan. Tinggal 1 bulan ni nak pergi mesyuarat di Menara Al-Ustaz. Mesyuarat melihat anak bulan. Mesyuarat Menara. Mesyuarat di Menara Al-Ustaz. Dan pada hari Isnin depan, hari Isnin 12 hari bulan. Isnin 12 hari bulan 4 tu bersamaan dengan 29 bulan Syaban, kami akan pergi melihat anak bulan. Ini serta Kedah lah, related dengan kacau. Saya pergi pembawah dia pula. Okay. Jadi saya bukan orang hebat sangat, tapi takdir Allah Ta'ala kerja lagu ni. Jadi komand-komand pun orang kelas lah untuk tengok anak bulan. Jadi Pak Yid lah, bukan apa Pak Yid. Ketua Besar Mufti. Saya nak tahu sikit tuan, cara tengok anak bulan. Dia punya orang duk buat lah kan. Tahu sikit. Saya ada pengalaman nampak lah. Mufti ni dia akan melaporkan kepada penyimpan Muhab Besar Raja-Raja di Kuala Lumpur kan. Penyimpan Muhab Besar Raja-Raja orang Pulau Pinang kan, Datuk Syed Paul tu yang orang Pinang kan. Dulu Terengganu tu orang tua tu duduk tu, dia tak darat lah bagi kat ni lah. Mungkin satu hari saya tak tahu ya. Sembang habis ya. Mufti bila dapat keputusan tengok anak bulan tu, dia akan melaporkan kepada pejabat penyimpan Muhab Besar Raja-Raja. Bukan dengan penyimpan Muhab Besar tu dah, urus dia sana lah. Semua mufti lagi
Lepas tu dia himpunlah keputusan tu. Dia himpun keputusan. Saya nak beritahu tuan-tuan, di Malaysia ni ada 32 tempat pihak anak bulan yang diwartakan di Malaysia. Ada 32 tempat. Kebanyakan negeri ada satu tempat, kecuali beberapa negeri lebih. Negeri yang lebih ni Kedah ada 3, Kelantan kalau tak silap saya 3 juga, Terengganu 2 ke 3 tu. Lepas tu di Selangor 2 kot, Pulau Pinang 1, di Pantai Aceh tu Walih 1. Kebanyakan negeri ni satu ada 4-5 negeri tu ada lebih daripada 1 tempat pihak anak bulan. Baik. Jadi 32 tempat ni pihak anak bulan ni, dia tak syarat nampak semua. Dia tak syarat nampak semua. Ni hukum fiqah, bukan hukum mufti, hukum fiqah. Hukum fiqah tak syarat di 32 tempat ni nampak semua. Memadai dalam 3 tempat ni nampak 1 je dia. Nampak 1 je dia untuk mengisytiharkan seluruh negara berpuasa. Mau tak nampak semua, tak puasa esok. Pergi lusa kena kan. Memadai nampak 1, hukum fiqah. Pasal apa dia kata memadai nampak 1? Ni saya nak sebab fiqah. Sebab negara kita ni tempat pihak anak bulan ni dia panggil sama matlak. Sama matlak ni mana? Tempat naik anak bulan dan tempat naik matahari sama. Sama. Maksud sama apa? Sama macam ni lah. Kalau kita naik fajar, naik matahari waktu sama. Abang tu senang. Kalau dia lari dalam sejam tu dia kira sama. Sama matlak. Berbeza dengan kalau kita dengan masyarakat tak sama matlak. Ni sama matlak ni cerita macam ni lah. Mudah saja. Subuh ni Kedah pukul 6 suku 6.12. Subuh ni Sarawak pukul 5.45. Dia sama mutlak. Masih dalam garisan tu. Dia sama mutlak. Dia lari dalam 15 minit, 20 minit gitu kan. Itu dia panggil sama. Dia panggil sama. Sekira-kira macam ni lah. Yang kata sama tu. Orang Sabah, mereka semayang ambil maghrib ni lah. Mereka semayang maghrib pukul 6.15 atau 6.30. Kita semayang maghrib 7.30. Mereka semayang Isyak pukul 7.40 contohnya. Artinya masa mereka semayang Isyak tu, masa mereka macam mana? Masa mereka semayang Isyak, kita semayang maghrib dia. Masa kita semayang maghrib tu, dekat-dekat mereka nak semayang Isyak, maghrib mereka tu masih ada. Lalu tu kata ada. Nampak kita sama? Sama. Tapi tak ada nama lah. Elok kita bebang, kita komat, mereka pun bang Isyak. Tapi masa kita semayang maghrib tu, mereka dekat semayang Isyak, waktu maghrib mereka masih ada, tapi hujung-hujung lah. Itu dia boleh sama mutlak. Negara yang tak sama mutlak, maka hukum dia berbeza. Contoh dia Mekah dengan Malaysia, Mesir dengan Malaysia. Itu dia tak sama mutlak. Mana dia? Kita lah ni berkuliah duha di Mekah 5 jam lewat dari kita. Tuan-tuan tolak lah. Pukul 10 lah, pukul 2 tolak pukul 5. 10 tolak pukul 5. Mereka pukul mana? Nah, mereka 4.50. 4.50 baru nak semayang subuh. Kita nak makan kalori lah. Maka dia tak sama mutlak. Jadi kalau negara negeri yang sama mutlak, bila tengok anak bulan tamu nampak, tali tak nampak, dia hukum puasa tu semacam. Jadi kita sama mutlak. Jadi patah balik tadi lah, 32 stesen melihat anak bulan tu, kalau nampak salah satu tempat pun kira okey lah. Tempat dia disiapkan bergerak. Itu sebab ada sistem kita Malaysia tu, hantar pergi kepada penyimpan muhaf besar raja-raja tu saja. Bukan mufti negeri ijtihad, tak. Penyimpan muhaf besar raja-raja akan ijtihad. Mufti Kedah hantar pergi, mufti Pulau Pinang hantar pergi, mufti Negeri Sembilan hantar pergi, mufti Sabah hantar pergi. Dapat satu keputusan, dia ijtihad lah. Sama ada puasa esok ataupun lusa.
Itu cerita dah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini saya cerita sikit pengalaman tengok nak bulan. Saya ni jadi pegawai agama Kota Setang. Kota Setang. Mufti Puteri, tempat lihat anak bulan ni, ketua dia kena pegawai agama. Mufti Puteri. Tempat lihat anak bulan ni, ketua dia kena pegawai agama. Biar. Ke depan kata lain lah, mungkin dia nanti pegawai pertanian tu. Itu impossible tu. Mufti Puteri, ketua tempat lihat anak bulan kena pegawai agama. Dia kena pegawai. Sistem dia akan berubah lah. Lah cerita tak. Ini cerita Kedah. Dengan lain saya tak mau kacau. Jadi pegawai agama yang pilih untuk melihat anak bulan ni dalam Kedah ada 3 orang lah. Pegawai agama Kota Setang, saya tahun ni lah. Kalau Seridu ada pasal tukang, pegawai agama Pulau Muda, pegawai agama Langkawi, 3 orang. Okay. 3 orang ni nak buat apa? 3 orang ni buat apa? Faham kan? Kena tengok anak bulan. Kena tengok anak bulan. Okey. Dalam 3 orang ni hak Kedah lah, hak paling tua kali ada cakap ni. Ada 50 dah. Nak pencen lah, saya lagi 2 tahun 9 bulan pencen. 60. Ajar lama lah. Baik. Yang paling tua saya. Kita apa? Ini saya cerita sistem tengok anak bulan. Sebenarnya tengok anak bulan ni agensi yang bantu banyak. Jabatan Ukur, mereka main banyak orang tu. Teropong tu, ini amat mereka. Jabatan Mufti nak beli tak badan, guna setengah kali kan. Main buat rosak kan. Betul? Guna kepakaran mereka. Jabatan Ukur, mereka mengaji bahagian tu. Yang kedua, kita akan gunakan khidmat polis di Raja Malaysia. Ini tetap akan guna. 2 ni yang paling tak. Jabatan Ukur, polis Raja Malaysia. Yang tahu mesti kita ngomong. Alien tu sebagai join saja. Baik. Jabatan Hukum dia akan naik awal bila orang lain. Di Pulau Sayak, di apa nama Menara Sak ni, dia akan bawa teropong tu. Di pacak tu dia bukan seorang, dia banyak orang. Tak ada 5 orang. Pacak teropong tu dia tunggu kehadiran pegawai agama. Pegawai agama tak naik awal bawa apa kita di pacak teropong. Dia nanti tunggu kehadiran pegawai agama. Ini dah selesai. Ini saya set lah. Dia bagi data lah. Kerja saya bunyi mata dengan teropong. Kerja saya bunyi mata teropong. Dia pun nanti apa? Tahun ni nak bulan, mungkin nak besar nampak, mungkin tak nampak. Satu ada andaian, kajian, ramalan. Tapi apa pun tetap nak tengok. Tak tengok tak boleh. Wajib nak tengok dan buat masalah. Ada konsep ya, kita tengok. Ni saya cerita kerja-kerja pegawai agama. Pegawai agama ni ditugaskan melihat anak bulan dan tugas berikutnya melaporkan kepada mufti. Melaporkan mufti. Masa tu juga. Macam mana cara nak lapor? Nak pergi bang dia. Bang dia kalau muda masa tak kena siap hidup tak. Maka itulah peranan polis. Polis bukan kerja dia banyak. Sebab tu orang polis orang ni panggil mai jumpa saya suruh ucap nama polis dia ucap. Polis akan naik, dia bawa alat dia tu. Alat dia kuih canggih lah ni. Dulu ngomong dulu dah kuih canggih lah, kadang dalam bukit lah. Tapi alat tu bila kita bercakap, saya tak payah pegang, dia pegang, saya cakap lah. Bila kita bercakap, suara kita didengari di 4 lokasi. Di Kedah 4 lokasi tahu lah. Tempat saya duduk dengan beberapa orang tu, satu di Menara, di Pulau Sayak satu, di Langkawi tu, dan tempat mufti duduk tunggu di Menara Lestak tu kan. Menara Lestak tu hak atas sekali tu, tu pacak terbang saya akan duduk tu kan. Lepas tu turun bawah, tingkat bawah tu mufti akan ada sesuatu bilik khas dia duduk tunggu tu. Tapi sebelum dia duduk tu, dia naik tengok saya tu. Pak abang saya bilang, "Pak baik, main tu." "Oh, senang main." "Tak tahu main." Dia orang tu lah.
Lepas tu dia teropong sikit-sikit, dia dah okey tak apalah, hantar selesaikan kerja, anak pergi tunggu di bawah. Di bawah tu ada lah orang-orang dia. Sebab dia duduk standby tunggu penyimpan muat besar raja-raja akan berubah. Saya lepasnya. Dia kena lepas kurang-kurang 2 kali. Ini saya terkata lah. Skrip saya tak buat, lupa. Skrip dia pun bagi kan. Saya baca lah. Dia cerita macam ni. Dia kena beradab lah. Adab ni. Sekali dia mufti akan mula tu. Dia duduk di bilik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Syekh Fadil, Mufti Kedah lebih kurang tu lah. Selaku Mufti Kedah yang dipertanggungjawabkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan untuk melihat anak bulan. Lebih kurang tu lah. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan beragama dan tuan-tuan jawatan politik semua yang berada pada ketika ini. Semua ahli lah. Lebih kurang tu. Saya mohon pelaporan awal daripada Tuan Syekh Faisal, Pegawai Agama Daerah Kota Sam. Lebih kurang tu lah. Saya pun dengar tu. Suara dia tu, dengar di 3 peti. Itu kita hak alat boleh tu. Tang alat start pun dengar. Kalau saya pun dengar. Saya pun dah mufti silam, saya pun cakap apa bahasa polis tu tahu kan? Pulau saya Menara Start Roger. Itu saya tak cakap lagi. Saya cakap dengan mufti itu gandang. Syekh Faisal Datuk Mufti Roger. Itu biar itu boleh. Dia cerita. Jadi orang boleh mencerita, orang bisa buat ajar tu. Kalau tak mengajak misalnya dia cerita, dia tak buat ajar tu. Dia cerita umur lah. Ini saya cerita praktikal. Saya pun mufti semua, saya pun cakap apa yang saya cakap. Ini biasalah lumrah. Saya bukan buat kerja ni atas nama Ahmad Faisal lah. Di atas nama jawatan yang saya pegang tu. Esok bila saya pergi tahun ni tak ada lah. Saya akan cakap Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi saya takkan syarah lah. Orang kata 3 luku. Kali syarah 4 nak syarah. Buat kerja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Datuk Paduka Mufti kan untuk negeri saya lalu tu saya pelaporan saya Syekh Faisal Pegawai Agama dan Staf melaporkan di tempat cerapan. Orang bagi tempat cerapan melihat tu tempat cerapan melihat anak bulan Ramadan di Menara Al-Ustaz. Itu bahasa kan, di Menara Al-Ustaz. Bersama-sama saya, kita kena cerita siapa yang main sebab dia nanti. Bersama-sama saya Tuan Ketua Daerah, Ketua Hakim Syar'i, tu kena cerita sebab pengarah Jabatan Ukur dan urus dia. Lebih kurang tu lah. Lepas tu kita kena cerita keadaan di sekeliling kita. Kalau tak Menara Al-Ustaz tu kita nampak apa? Atas, syok tuan-tuan duduk Menara Al-Ustaz. Kalau buka puasa, bulan puasa duduk Menara Al-Ustaz, restoran berputar, makan sedap satu kepala 50. Lagi tak kenyang yang turun, habis dia. Kita makan cara RM5, banyak 50. Baik saya naik. Kita Menara Al-Ustaz tu, kita buka puasa, dia restoran berputar. Kita duduk tani, kita nampak amal sentral. Sembang 45 baca. Tuan-tuan nampak ni Zahid. Masa bila kita lupa kata restoran tu dia putar. Tapi putar dia pelan-pelan lah. Kalau dia putar laju terkeluar habis. Jadi saya pun kata lah, kita lepas cerita kita tu siapa, bersama kita siapa, kita kena cerita keadaan sekeliling kita. Agak kan nak cerita apa? Keadaan sekeliling tu mana kena cerita perihal cuaca. Untuk makluman Datuk Mufti, cuaca di persekitaran nampak baik, berangin sikit. Atas memang berangin tinggi, berangin, awan bertiup sederhana, langit cerah. Kena sedar tu langit cerah. Kalau kelam dah kata kelam, kena tukar cerah pada tekan. Dan kami pasukan yang ditugaskan melihat anak bulan bersiap sedia untuk melaporkan dari semasa ke semasa. Sekian dulu maklumat awal untuk pengetahuan Datuk Mufti. Terima kasih. Mufti pun juga terima kasih Tuan Syekh Faisal yang ada laporan. Khususnya saya silakan Tuan Pegawai Agama Kuala Lumpur. Itu lah soalan. Dah buat.
Lepas tu tak apa, lapor mai tak lagi tu, hak final. Kenal sekali lagi pula. Assalamualaikum Datuk Mufti, saya kenal ulang lagi. Syekh Ahmad Pasal, kenal abang nama? Saya takut orang lain. Saya kata tak abang nama, orang kenal. Tapi dah formaliti dulu tu. Takkan nak buat teka-teki, Datuk Mufti kenal lah seorang ni. Kenal formaliti, kenal baca lah. Okay. Saya Syekh Ahmad Pasal, Ketua Pelapor melihat anak bulan di tempat Cerapan Menara Al-Ustaz dengan ini melaporkan bahawa anak bulan Ramadan kena abang tahun berapa? Tahun ni 14 orang. 40 orang. 42. Jangan silap abang. Anak bulan Ramadan 40 jahanam. Orang kaya semua. Bahawa anak bulan Ramadan 14-42 kelihatan dengan jelasnya. Nampak tu? Ataupun tidak kelihatan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nampak atau tak nampak? Bahasa kita orang panggil kelihatan. Orang tak abang nampak tu. Kalau tu kelihatan. Itu lah. Jangan dulu podi dulu tak ada lah. Allah Alhamdulillah ni podi tua-tua sedap-sedap. Sampai dulu kita tak nak mufti, negeri-negeri yang satunya tak nak mufti Kedah. Mufti Kedah ni baru dalam 14 tahun. Dulu dia panggil pengurusi patua. Dulu ketua melihat nak bilang, ketua menjelis ke apa? Oh dia lama-lama dia dapat ni orang lama sedap dia. Tak ada lah, mati dia lah. Datuk Datuk yang tuan saya Syekh sekian-sekian, Qadi sekian-sekian melaporkan bahawa anak bulan Ramadan nampaknya tidak nampak. Pening. Bahasa orang lama, nampaknya tidak nampak. Sampai Datuk dah abang kata lah nampak, tak nampak. Ayat dia. Begitulah lebih faham kita pelaporan. Bila dia himpun semua laporan tu, dia dapat jawapan. Sebentar lagi penyimpan maut raja-raja urus dia akan berhubung dengan Datuk Mufti. Dia akan lapor terus ya. Saya Datuk Mufti Kedah dengan ini melaporkan bahawa terdapat 3 tempat melihat anak bulan di Kedah. Di semua 3 tempat itu anak bulan tidak kelihatan, ataupun anak bulan kelihatan di Menara Al-Ustaz. Yang melihatnya Syekh Faisal. Bila tabang himpun semua tu. Akhirnya saya nak tuan-tuan, orang tengok anak bulan ni, yang tanggungjawab tu, hak yang duduk depan teropong Datuk Mufti sembahyang maghrib lambat. Dia tak boleh terus pergi sembahyang maghrib. Dia ada tempoh masa dia tu, jangkaan untuk dia tak boleh sembahyang maghrib awal. Dia pergi sembahyang maghrib lagi bulan apa bulan. Kalau dalam konteks Ramadan anak bulan Syawal pun sabar, sembahyang maghrib lambat. Dia akan langkah api dalam 10 minit, 15 minit baru boleh sembahyang maghrib. Atas menara tu ada tempat surau apa semua. Baru boleh sembahyang maghrib. Dia pergi sembahyang maghrib, sekali lagi tak tahu mana laporan. Tapi untuk bulan puasa, walaupun sembahyang maghrib lambat, Syawal maghrib lambat, tapi depa siaplah dengan buah kurma tu. Oh tidak mampu siap mau kurma isu tayuk apa semua, saya makan lah. Dia waktu kau dalam masuk kan. Tidak. 745 kau bersama seru. Baik, tu cerita melihat anak bulan. Hukum melihat anak bulan tu jatuh wajib pada pemerintah. Pemerintah tu tadi lah. Nak ajar di titah mufti apa semua tu. Saya ni ikut pemerintah lah. Baik. Adapun orang awam. Orang awam ni macam tu tuan. Saya pun bila tak ada kerja tu dah, jadi orang awam balik lah. Adapun orang awam melihat anak bulan, hukumnya harus saja dah pergi. Mana kita tiada halangan pilihan. Tapi nak pergi tengok anak bulan tu di tempat lain lah. Tempat tu orang tak pergi. Buat semua. Tempat tu orang tak pergi. Dia kawalan lah. Jadi orang awam boleh pergi tengok lah. Anda pergi tengok di atas apa nama, di Sungai Petani sama di tempat ni. Atas bumbung surau takwa. Ada atas Widri. Gunung Jahai atas. Biarlah aku pernah pun.
Adapun orang awam, kesan dia tengok anak bulan tak sama kesan orang pemerintah tengok anak bulan. Apa maksud? Kesan pemerintah tengok anak bulan mengikat orang Islam keseluruhannya. Mengikat orang Islam keseluruhannya. Maksud dia apa? Maksudnya kalau dia kata esok kena puasa, orang awam kena puasa. Kalau dia kata esok tak puasa, lusa pun puasa, orang awam tak boleh puasa esok, kena puasa lusa. Itu kesan kalau pemerintah tengok anak bulan. Tapi kalau orang awam tengok anak bulan, keputusan dia melihat anak bulan tidak mengikat orang awam. Maksud dia apa? Keputusan dia melihat anak bulan tidak mengikat orang awam, maksudnya kalau dia tengok anak bulan nampak, kalau dia tengok anak bulan nampak, maka dia seorang saja yang wajib puasa. Dia seorang saja yang puasa. Orang awam tak wajib puasa sebab pemerintah tengok tak nampak. Jadi orang awam akan puasa lusa, dia kena esok. Dia seorang. Anak bini dia lusa. Jadi tuan-tuan, kalau berani, api tengok anak bulan. Kalau nampak, kita nampak, pemerintah tak nampak, tak kena puasa. Ni orang Taman Seri Wang balik-balik abang ni dah esok nak makan sok malam ni dah. Ada telur batin abang beli bilang kau dah. Ikan kering tak faham malam ni kita makan sok. Ada abang macam nak tahu kata apa tak? Tengok nak bulan dia nampak. Tak faham. Nanti saya bawa abang makan sok. Bini dah mangkit masak-masak mana abang pergi makan sok. Lepas tu dia tengok anak-anak tak pergi lah. Anak mereka pasal lusa. Lusa pasal apa? Pemerintah kata lusa pun dah. Ni abang esok lah pasal abang nampak. Saya pun lusa kan. Tu orang pergi apa? Teman abang. Tapi dah kakak lah. Oh kalau gitu abang nak pasal lusa tak? Tak boleh. Saya abang pergi tengok apa? Tu kan kalau dia tak puasa juga esok, dia berdosa. Jadi tuan-tuan jangan nak mereka ni. Baik duduk depan TV lah senang. Dia nampak masalah tak? Betul tak? Itu tuan-tuan lah. Tu kalau kesan dia nampak. Kalau kesan dia nampak. Kalau dia tengok tak nampak. Kalau dia tengok tak nampak, pemerintah tengok pun tak nampak, maka dia dengan pemerintah sama lah. Tapi kalau dia tengok tak nampak, pemerintah tengok nampak, dia kena ikut pemerintah. Dia kena kata, abang tengok tak nampak, jadi esok abang tak salah, abang puasa, buh 3 tengah doa, 3 meriuk ni. Itu tuan-tuan lah. Baik, selesai tentang bulan. Berikutnya, tuan-tuan, kita pun akan berpuasa. Yang pentingnya Ramadan tetap akan main. Ramadan tetap, kita belum tentu dapat menggapainya. Itu sebenarnya pada umur, pengakhiran umur ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita tak ada Ramadan, tak ada kan? Waktu antara doa yang orang nak baca daripada bulan Rajab mula, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Minta kepada Allah Ta'ala tu bagi kita dan sampai bulan Ramadan. Kita mula doa bulan Rajab. Bila habis bulan Rajab, doa kita kuat pendek. Bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mai bulan Sya'ban, Rajab kira Allahumma barik lana fi Sya'ban, Rajab lah. Wa ballighna Ramadan. Kita doa. Jadi kalau kita dan sampai bulan Ramadan, bermakna kita menjadi tetamu Ramadan. Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang berkat, Ramadan bulan yang berkebajikan, Ramadan bulan yang macam-macam. Itu kata Ramadan. Jadi tuan-tuan, bersiap-sedialah kita nak menyambut Ramadan. Siap-sedialah menyambut Ramadan. Kenapa siap? Baik. Maka induk ibadat dalam bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah ibadah puasa. Puasa itu ditarifkan dalam takrifan fiqh dia bagi al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi.
Okey, dia kata puasa itu ialah menahan diri daripada mufattirat. Itu perkara-perkara yang tertentu lah, yang bermula daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari, terbenam matahari, yang disertakan dengan niat. Itu kata puasa. Disebut juga takrifan puasa, iaitu menahan diri daripada syahwat perut. Menahan diri daripada syahwat perut daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, daripada masuk subuh sampai masuk maghrib. Syahwat perut iaitu makan dan minum. Makan dan minum, syahwat perut. Dan ditambah lagi menahan diri daripada memenuhi syahwat kelamin, syahwati al-farji, syahwat kelamin, iaitu tidak boleh mengadakan persetubuhan atau hubungan kelamin suami isteri di siang hari pada bulan Ramadan. Ni yang kata puasa. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, itu puasa pahala kita bagi dulu. Kalau kita boleh tahan diri daripada perkara-perkara tersebut, maka puasa kita tak betul lah. Tapi puasa kita belum tentu dapat pahala. Puasa kita belum tentu dapat pahala. Itu macam mana? Cuba kita tengok pembahagian puasa oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dia bagi puasa kepada 3 jenis. Yang pertama dia kata puasa umum. Yang pertama dia bagi puasa umum. Puasa umum je lah, iaitu orang yang hanya tidak makan dan tidak minum di siang hari, tetapi panca inderanya, anggota badannya terdedah kepada maksiat. Dia hanya tak makan tak minum, tapi anggota badan dia, panca indera dia terdedah kepada maksiat. Mana apa? Tak mayang, ada tangan curi, mata liak tengok maksiat, telinga liak dengar maksiat, kaki jahat langkah ke tempat yang maksiat, maka puasa dia tak ada pahala. Dia hanya berlapar dan dahaga di siang hari. Nabi kata apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atshi. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Ini orang ni tak jaga panca indera. Orang tanya dia, hang puasa tak? Puasa lah bulan Ramadan, mana boleh tak puasa? Lohong mayang dah lah. Awak tak mayang, hang duk kalau lohong subuh pun tak mayang. Pasal apa hang tak mayang? Tak apa Tapi yang puasa, dia tak ada juga. Kawan aku puasa pula, mayang pula. Ni 3 suku. 3 mata liak. Dia jamu mata dia dengan liak maksiat. Orang lelaki-lelaki tengok orang perempuan tengok orang lelaki-lelaki. Betul tak? Tengok ni bukan tengok dengan pandangan yang bersyahwat. Tengok dengan pandangan yang mengiyorkan. Tengok dengan pandangan yang menitiskan air liurkan. Dia orang apa lah? Dia orang maksiat. Tapi orang tua dia tak ni lah. Orang muda. Orang tua tak ada apa lah, tua. Orang muda tengok orang perempuan lalu tu dia tengok lain macam. Tapi orang tua tak ada apa. Orang dia tengok apa? Tak tengok apa. Nampak macam tengok dia. Tengok orang perempuan, tengok apa aku tak nampak banyak hari. Mata apa ni? Tu lihat. Jadi kalau kita duduk tengok puasa tu, mata kita duduk lihat, duduk tengok orang perempuan kan tak boleh tengok mak dia, tengok tua dia, tengok anak belakang dia, tengok anak dia, tak apa. Tengok apa nama orang tua pangkat ni, itu tak nak mengiyakan. Dia tengok tu dia puasa khairah. Tu yang kata jadi maksiat tu. Selalu orang lelaki dia duduk tengok orang perempuan yang tak betul-betul kurang pala puasa habis tu je. Orang perempuan tak apa, dia pun tak ada apa nama khairah macam orang lelaki. Betul tak orang perempuan? Orang perempuan tengok orang lelaki dia khairah macam orang lelaki tengok. Tak saya tengok. Tak saya ada lelaki. Dah orang lelaki dia tengok orang perempuan dia. Macam dia buat apa? Mata tak kerja dia.
Orang perempuan dia tengok orang lelaki, gairah macam orang lelaki tengok orang perempuan. Tak kan, orang perempuan dia tak keran tengok kan. Mana? Orang perempuan dia tengok orang lelaki dia tak keran. Keran tak? Tak kan? Nak tunjuk saya, nak suruh saya tunjuk putih. Ni saya tunjuk putih. Katalah Siti Nurhaliza main. Kita abang orang kenal baik-baik. Dia main ni, orang lelaki-lelaki tengok tu kan. Siti Nurhaliza, orang lelaki-lelaki dia duduk dalam tu lah, tengok tu. Dia tengok tu lah. Mana dia kenal je, dia tengok je. Ni Siti Nurhaliza. Tu. Tapi orang perempuan duduk ni, orang tak Syahrul Khan main. Syahrul Khan ni. Syahrul Khan main. Orang lelaki-lelaki dia tengok Siti Nurhaliza. Tapi orang perempuan Syahrul Khan main. Mana dia? Tunggu ni. Dia tunjuk dulu. Sampai tolak ke mana? Betul lah darah. Betul lah. Nak bubuh lagi. Habis jadi melawak. Tapi memang tunggu pun. Tapi kalau dia tengok Syahrul Khan, dia tunjuk tengok, betul. Dia tak tahu lah. Itu biasa lah. Habis. Itu kita puasa kita tu jangan jadi puasa umum, pahala tak ada. Pasal apa? Panca indera tak terkawal daripada buat benda yang maksiat. Mulut kata kau orang, kata pula lebih pedas dari cabai Melaka. Kalau lebih pedas cabai Melaka, cabai apa? Cabai Melaka. Pedas tu. Kata ni orang menusuk kalbu, mata panas tu. Tangan ni jahat, dia mencuri apa semua, lah mengumpatkan tangan. Mengumpat tangan lagi bahaya daripada mengumpatkan mulut. Mulut depa tiap orang mengumpatkan tangan baik sampai ke Presiden Amerika. Jauh saja malu. Jadi itulah pembahagian puasa yang pertama. Imam Ghazali kata tak ada apa, hanya lapak dan dahaga saja. Yang kedua, Imam Ghazali kata puasa yang kedua ni puasa khusus. Puasa khusus. Puasa khusus ni iaitu orang yang tak makan dan tak minum di siang hari pada bulan Ramadan, tak subuh, tapi dia tambah elemen yang kedua. Apa dia? Jawarih, anggota badan dia, panca indera. Dia fokus kepada amalan taat dan dia hindar daripada amalan maksiat. Maksudnya apa? Mata dia tengok yang elok-elok, dia tengok kecubung masjid, dia masak pergi masjid, dia tengok anak-anak yatim, dia tengok anak dia, tengok mak dia, tengok dengan pandangan kasih sayang. Mata tu. Telinga dia dengar yang elok-elok, dia dengar kuliah duha, dia dengar ceramah agama, dia dengar baca Quran, dia dengar nasihat. Tu telinga tu. Kaki dia melangkah tempat elok, dia langkah pergi mengerti kuliah duha, dia langkah pergi sembahyang di masjid. Kaki. Dia langkah kaki pergi edak bubuk lambu. Tujuan yang baik. Tangan dia melakukan perkara-perkara yang baik. Dia ambil Quran baca. Dia ambil Quran baca lagi apa? Dia buat benda-benda. Dia masak untuk orang buka puasa. Itu contoh dia. Maka orang yang puasa khusus ni masuk tu sembahyang, dia sembahyang, dia tak buat benda yang maksiat tu. Orang yang puasa khusus ni, orang inilah yang puasanya dapat pahala. Puasa dia dapat pahala. Dan yang ketiga, Imam Ghazali kata puasa khususul khusus. Khususul khusus tu itu tambah sikit lagi hak macam khusus. Khusus tu tak makan tak minum, lepas tu tak buat maksiat dan rajin beramal ibadat. Hak yang khusus ni iaitu tambah satu lagi, iaitu dalam hati langsung tak terlintas nak buat jahat sepanjang hari di bulan Ramadan. Tak terdetik tu. Ni untuk buat jahat sepanjang hari bulan Ramadan. Kalau dia terdetik juga tapi dia tak buat lagi, tetap dia dapat pahala.
Tapi pahala dia tak sama dengan khusus. Siapa dia yang dapat darjat puasa khusus ni? Iaitu para Nabi, orang wali-wali Allah, orang yang soleh betul ni, dia dapat darjat khusus. Kita kalau tak terlintas dapat, tapi kalau terlintas juga dapat khusus saja lah, selagi mana tak buat jahat. Kak lihat awak, jom kita pergi rumah kat Pah, ada apa? Rumah sembang sikit tu, ada kawan kita tu, mana proses macam nak membawang lah, lebih kurang proses nak membawang lah. Dia duk ingat khusus ni, tak boleh lah awak dah siang kurang pahala, tentu malam lagi. Itu dia tak jadi khusus lah. Pasal dia ingat dah, tak apalah kita membawang malam-malam. Kita membawang malam-malam. Jadi niatlah hati, tapi belum buat lagi, maka tak dosa lagi. Dia pergi buat dosa malam, tapi kalau lintas nak buat dosa tu lepas waktu buka puasa, bermakna dia tak layak dapat khusus. Dia hanya dapat khusus, tapi dapat juga pahala. Kalau ambil yang umum tadi, dia tanpa tak boleh, tanpa pun tak boleh. Jadi kita tuan-tuan, puasa ni sebenarnya dia menguji kesabaran kita. Sehingga ada disebut kata puasa, tidur orang yang ibadah dan tidur orang yang puasa itu adalah ibadah. Tidur sekali kalau andai metrui, nak apa pemang semua tidur. Lepas tu mungkin memang lahok, pemang lahok tidur. Lepas tu tidur pula, lepas tu pemang sak tidur. Lepas tu mungkin buka puasa. Orang hang ni tidur sering untuk menjaga pahala puasa. Tidur tak teruji langsung puasa dia. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat tentang kelebihan bulan Ramadan. Puasa ni puasa lah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan kebajikan. Bulan kebajikan. Yang pertama, Ramadan mengajar kita menjadi insan yang pemurah. Dan kita jadi insan yang pemurah bulan Ramadan tak sama dengan kita pemurah di luar Ramadan, dari segi pahala yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Sebab tu kita, di antara amalan yang digalakkan pada bulan Ramadan adalah membanyakkan sedekah. Kita membanyakkan sedekah. Jumpa orang miskin, sedekah. Contoh mudah ya, sedekah kan mesti duit. Sedekah tak sendiri dengan duit. Benda makan pun kan sedekah juga. Contoh mudah tuan-tuan, hari pagi-pagi Ramadan nak pergi market, nak beli ikan. Dia makan sedap-sedap bulan Ramadan ni, bukan besar, hukumnya sunat. Terutama menjamu ahli keluarga, sebab menggalakkan dia berpuasa. Makan sedap-sedap ni. Tapi kalau tak ada, tak apa lah. Okey. Sedekah bulan Ramadan, kita boleh bagi duit, kita boleh bagi apa saja benda yang bernilai, namanya sedekah. Contoh tentang pergi market. Pergi market ya. Sini market kat mana ni? Belakang betul ada market besar ah. Kita pergi market. Bulan Ramadan ni. Pergi market tu malah nak beli ikan lupuk, bila nak kau puasa malam ni. Okey. Tuan pergi market. Pada bulan puasa makan sedap, beli udang. Udang sekilo 50. Sekilo 50. Tuan pergi market lah. Pergi nampak orang miskin, dia duduk kelas udang pinggan tunggek tu. Tu pinggan tunggek. Tu. Biasa tengok pinggan udang ni. Kita ni orang Taman Seriwang, duit banyak ni. Pergi tanya udang ni, udang berapa dik? Sekilo berapa dik? 50. Sekilo 50. Omel sekilo. Kita anak 3 orang cukup lah. Sekilo. Lepas tu dah banyak duit, tengok ada orang miskin duduk kelas udang. Dia tanya, tuan hak jual udang, hak tempat kita beli, hak ni sepinggan berapa dik? 5 ringgit. 5 ringgit. Awak main sepinggan. Lepas tu kita tanya orang miskin tu, awak tak beli hak tu? 50. Jadi tak ada. Jadi tak ada, ni pun main 5 ringgit ni.
Beras tak tahu minit noi. Moi dia tak tahu. Kita ni ambil semangat Ramadan jadi insan yang pemurah. Beli yang 50, dia tak tahu. Tak apa lah. So saya dah beli. Nanti saya nak makan orang. Simpan duit tu. Dia beli buah. Habaq kepada orang je orang. Timbang sekilo ni. Timbang sekilo ni. Dia pun timbang banyak 50. Habaq kepada orang miskin ni. Ni aku sedekah kan. Budak. Balik makan anak bini. Kau besar mana ni? Terima kasih Pak Haji. Jadi mana kalau kita sedekah budak, dapat pahala tu. Terima kasih Pak Haji. Nasib baik jumpa Pak Haji. Saya tak pernah makan udang 50 kilo. Dia tak pahala bulan berapa ni kita kena buat kembalikan. Dia tengah Pak Haji selalu main kena ni. Selalu. Esok nak main pula. Pak Haji esok tak lah. Dia faham tak? Dekah ni takkan mesti duit. Abang cuba tengok orang dulu. Asal duduk kampung lah, duduk taman. Asal memang orang kampung je lah. Kan orang dekat belah-belah dia bagi ubi kayu, dia bagi nyok. Itu bentuk sedekah. Dapat pula sebab nyok tu diproses buat santan. Lagi nak jadikan kepala tepung talam. Betul tak? Nak jadikan buat santan, nak buat gulai. Bagi nyok, bagi ubi kayu, bagi beras. Bagi apa-apa yang boleh. Sedekah. Jadi tuan-tuan, kita sedekah dalam bentuk duit bulan Ramadan ni. Ni saya nak abang siap ni. Malam-malam kita pergi semayang tarawih di masjid di surau. Sini surau Taqwa. Tak kira lah tempat berjemaah. Saya sarankan nasihat pada tuan-tuan, jadilah insan yang pemurah pada waktu malam. Sedekah ni tidak terbatas pada waktu siang, malam pun boleh. Jadikan amalan pergi masjid di surau, bawa duit, dapat pahala. Kita tahu masjid surau kalau kita tak bawa duit, pengimurahan dia slow. Nak bayar api, bayar ayak. Bulan Ramadan karan pakai lagi banyak. Pasal apa? Pasal aircon semua benar. Ayak semua. Cuma Ramadan tahun ni tak sama dengan tahun lepas. Tahun ni imam Ramadan berkurangan. Imam tarawih tahun ni berkurangan. Tahun lepas banyak. Atas semua yang ada rumah dia. Tahun ni imam kurang. Baik. Jadi tuan-tuan pergi masjid bulan Ramadan ni, tiap-tiap malam jangan miss. Jadikan amalan bawa duit. Laki-laki perempuan sama lah. Jadikan amalan bawa duit. Nak bawa banyak-banyak lagi jadi pok pula. Setiap malam bawa lah kurang-kurang RM1. Tabung malam ni kurang-kurang RM1. Tabung main boh. Kalau tabung tak gerak pun carilah tabung di angle malam-malam boh. Semalam saya. Bermakna kalau kata surau ni mayang setiap malam 100 orang. Atau masjid 200 orang. Surau 100 orang setiap malam mayang 100 orang bos masjid orang dapat RM100. Sebulan dapat RM3,000. Surau dapat manfaat RM3,000 tu bolehlah bayar api ayak, tukar apa sejadah baru, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Kalau pergi masjid mayang 200 orang, seorang masjid setiap malam 2 roti, sebulan masjid dapat RM6,000. Masjid dapat manfaat daripada duit tu, kita dapat pahala daripada sumbangan kita. Kita kena buat tu. Saya pimpin di masjid kampung saya, setiap malam dapatlah RM250, RM270. Orang bos saya sakit, tapi taklah semua bos. Tapi kalau ibris lah, sebab ada yang bos RM3, ada bos RM5. Banyak kampung saya janji ada jalan. Itu sumbangan kita pada bulan Ramadan dapat pahala. Yakin dan percaya. Lagi-lagi pada bulan Ramadan, kalau hari Jumaat lain daripada Ramadan duduk boh RM5, RM10, bulan Ramadan ganda 2 kali. Ganda 2 kali. Nak tengok dia kot mana. Tak ada nak mampu kan? Tak ada nak mampu. Bahkan Allah Ta'ala akan ganti balik apa yang kita infakkan pada jalan Allah. Yakin dan percaya. Baik, itu dari segi sedekah. Berikutnya pada bulan Ramadan, kita tak dapat lari daripada makan pada waktu malam. Takkan nak puasa. Bahkan kalau kita lambat buka puasa, hukumnya makruh. Sebab tu kita elok masuk maghrib kena buka puasa tu. Ada setengah orang perempuan dia jenis warak kat mana-mana tu. Dia sedia sajian atas meja semua lengkap lah. Makanan semua dengan gulai, jenahak, dengan daging bakar semua dah belakang. Ulam bawa kebui siap.
Satu lelaki main kau besar lelaki sana menapi cabai. Allah lupa tumuk. Takkan ulang nak cerita hang geram. Dia kena cerita cabai tumuk dia. Allah lupa tumuk. Dia apa? Padahal lagi 2 minit nak masuk maghrib, bukan nak dan tumuk dah. Dia pun isteri yang taat, tak mau dah kau. Dia pun ambil cabai pun buh tuyuk, tuyuk orang tak buh lah. Buh cabai, buh belacan, buh garam semua tu. Buh lah apa nama suruh tumuk tu, tumuk cabai. Oh tumuk 3 kali handai. 3 kali handai satu bang maghrib dia bang. Laki dia buka besar, anak dia buka besar. Dia ada tumuk ni. Tu laki nak cerita dengan ulam. Mak dia, anak dia, mak dia waktu buka besar ni main buka besar tu, tak apa cik makan. Mak tak dapat ni, mak tak apa. Punya bodoh. Pasal dia sengaja melambatkan buka besar tu pun nama makruh. Dia boleh jawab tu tak apa, hampa dapat, mak tak dapat ni, mak. Tadi lepas tarawih dia makan ni. Lagi bodoh. Lagi bodoh. Patutnya nak tumuk-tumuk hang berhenti sat. Berhenti tumuk sat, berhenti sat, ambil bawa ke rumah makan kau besar. Betul sama tumuk. Betul tak? Dia tak nak bangkit payah. Badan berat. Tak ada 160 kilogram. Nak bangkit payah. Dia lagi nak turun berat payah. Kalau payah sangat, hang tumuk tu ambil cabai Melaka sedikit, buka pula. Salah. Betul tak? Jalan. Betul tak? Betul tak? Oh iya, pejabat tak dia orang main benda lesak. Jadi tuan-tuan, yang saya nak abang ni ialah pada bulan Ramadan ni sedekah dah buat dah. Satu amalan lagi Nabi galakkan dapat pahala, iaitu amalan menjamu orang berbuka puasa, dapat pahala. Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu minal ajri mislu ajri as-sa'im. Barang siapa yang menjamu orang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kita kena jamu orang puasa. Nak jamu ni terpulang ke kita. Beralih masa, beredar masa, berbeza masa, cara menjamu berbeza. Cara menjamu berbeza. Zaman dulu-dulu ni, zaman setiap rumah kampung, amalan hantar cucuk setiap petang bulan Ramadan tu macam kewajipan. Betul tak? Ingat tak? Model dia satu model dia satu, tepung talak. Ni Cik Gayah ni, model dia tepung talak. Dia buat cari pelengap besar, tepung talak. Dia buat tepung talak siap. Oi, tepung talam yang paling sedap, tepung talam lah. Tepung talam dia terang, panjang. Nak kotor. Tepung talam, model dia tepung talam. Siapa buka puasa makan tepung talam dia dapat pahala. Itu syok. Dia cari pelengap besar, dia pun tepung talam, dia potong lah 3-4 potong, iris. Bulan piring ni, kata anak dia, hampir tak rumah banyak. Dia tak rumah banyak, anak pun dia tak rumah banyak. Tepung talam. Maknyang kata sat-sat, maknyang nak balai pakai. Maknyang bubus perak. Maknyang bubus perak. Tadi tepung talam dia duduk sorang-sorang ni. Tapi bila budak tu oleh perak, maka tepung talam sudah ada kawan. Siapakah kawan tepung talam? Perak. Perak Lepas tu dia potong lagi 4-5 potong dia tak biar tak rumah maknak. Anak dia minta rumah maknak. Maknak saya nak mana pakai. Mana bubuk lepas lihat. Maka tepung talam sudah ada 2 kawan, spera dan lepas lihat. Okey. Lepas tu banyak ni dia potong lah. Yang tak rumah mati mati pun balai hamai apa dia? Pulut sekaya. Maka tepung talam sudah ada 3 kawan, spera, lepas lihat dan pulut sekaya. Lepas tu dia potong lagi kata dia, hampir tak rumah apa nama mak tanggung balai mai pulut udang. Sudah dapat kawan. Siapa dah? Spera, lepas lihat, pulut sekaya dan pulut udang. Lepas tu dia kata, hantar rumah, tolong kak bakar. Tolong kak ni sayang, bini baru mati.
Siapa nak buat perak? Tak nak dia. Maka dia pun hantarlah pergi rumah Tok Longkap. Longkap orang tua. Ini mesti duduk tua. Lepas tu, tolong saya, tolong nak balamkan. Tolong membalamkan. Dia buh dalam piring, tutup andung bilang. Lepas tu budak tu jenis betul-betul haram tak tengok. Balik mak ni Tok Longkap bagi pa tu. Hantar tengok, dak tu. Mak dia angkat dua bintang tu tengok. Roti 4 lagi. Jadi pun dalam sudah ada 5 kawan. Sudah ada 5 kawan. Kawan yang pertama dah banyak bang. Perak nombor 2. Lepas dia nombor 3 pulut saya, nombor 4 pulut udang, nombor 5 roti 4 lagi. Jadi orang yang jamu buka besar tu semua pakat dapat pahala. Betul tak? Dapat pahala. Tuan lepas tuan pun terang dia pergi kat depa semua depa makan. Pahala pun sama depa tu. Tuan pun terang dapat. Orang yang hantar pulut sekaya punya rumah ni, pahala kawan tu pun dia dapat. Semua itu hantar tuan tu dapat. Melainkan Tok Longkap, pahala dia, pahala depa tak dapat kadang. Betul apa? Tengok roti 4 lagi, depa tak selera nak makan. Jadi tak tahu. Jadi dia nak buat lak, hantar kau besar, benar tak benar sabar. Lebih kurang tu lah. Nabi kata, kita jamu tu. Zaman sekarang, amalan hantar-hantar cucuk ni tak ada lah. Tapi, amalan kau jamu orang kau besar masih boleh diamalkan. Apa dah? Kutip duit, main di Surau, petang-petang buat kali. Orang makan buat kali yang kita keluar Melayu tu, dia makan buka besar, kita dapat pahala. Tak ada masalah. Malah paling balok tak apa, pergi lah kedai duk jual kurma Yusuf Tayyuk tu, beli 4-5 kotak, bagi kat rumah orang besar tu. Setiap petang mereka buka besar makan buah kurma Yusuf Tayyuk, kita bagi, kita dapat pahala. Tak ada masalah. Ini ada dialog Nabi, sahabat Nabi dengan Nabi. Bila Nabi kata siapa jemu orang buka besar dia dapat pahala orang besar tu, maka sahabat Nabi kata bukan semua kami mampu buat lagu tu. Mana bukan semua kami kaya, ada yang tak mampu. Nabi jawab apa? Turut mendapat pahala yang serupa orang yang menjamu orang buka besar hanya dengan seteguk air sejuk. Ni air sejuk. Dan sebelah buah tamat. Buah tamat pun sebelah tak mampu nak pergi semua. Tetap dapat pahala jamu orang buka besar. Soalan dia, ada orang buka besar makan yang tu? Nabi kata tetap dapat pahala jamu orang buka besar dengan menjamu air sejuk. Ada orang kau belah Taman Seri Wang ni penjamu orang buka besar air sejuk. Kita edak ni beda buka besar ni. Kau dia tak tu, bola kita harap tak kau tahu. Ada harap? Ada pada masa-masa yang tertentu. Contoh dia apa? Katalah orang tu dia naik kereta di Lebuh Raya. Dia nak balik buka besar di Taman Seri Wang. Dia main pada Kuala Lumpur. Dia pun speed kereta lepas bila Sungai Dua. Buka besar 7.5. Lepas Sungai Dua tu lebih kurang dalam pukul 7. Dan dia memang dah sampai Seri Wang ni. Lepas Sungai Dua belum simpang bala betas, lori trailer lintang jalan, accident. Allah, dia kata pergi tak boleh buat apa, lintang jalan. Sayangnya kereta dia tak ada sayang, tidak terbang. Ada baru ni menteri nak buat kereta terbang kan, tapi tak ada menteri tu menentukan. Baik, jadi lori trailer lintang jalan, habis tersadar kereta semua jadi semut tadi nak keluar tu. Lepas tu dia duduk ni buka radio Malaysia Kedah. Tengok 7.25 duduk tentu lepas Sungai Dua. Orang kata kita nak boleh buka besar Taman Seri Wang. Lepas tu 7.30 radio pun kata sebentar lagi masuklah waktu buka puasa bagi daerah Kota Sekat dan daerah-daerah yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yumma. Jadi dalam kereta ada ayat, kereta tak gerak, ada ayat. Dia pun buka puasa dengan ayat sejuk. Kebetulan dia ada 2 betul kereta sebelah beriakan 2 lorong. Kereta sebelah tengok dia buka puasa, kereta sebelah tak ada apa, dia terlupa tengok dia buka puasa sikit. Lepas tu kawan tu tengok dia pun angkat kunci ayat.
Kawan tu pun nampak ayat dia pun. Rupanya ada time kita tengok orang muka besar makan ayat sejuk. Kawan tu dia tengok dia ada apa. Dia pun tekan Purino dia, kawan tu pun tekan Purino. Dia bagi hak yang satu lagi lah, dia ada 2 botol. Dia balik ambil kawan tu. Kawan tu buka besar bukan macam dia jerit sikit-sikit. Kawan tu habis tu weh. Dapat ayat semua. Habis tu weh. Lepas tu kawan tu kata dia, terima kasih lah, terima kasih. Dia pun, saya pun ada hak ni lah. Ada ayat yang buka besar dengan ayat tak dan saya pun. Tapi tak apalah, tuan buka besar ayat pun saya dapat pahala puasa tuan pun dengan ayat okey lah. Kawan tu kata, saya tak puasa. Dia tak nak haram pun. Lupa apa lah. Faham lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ya, anak ponti ya. Saya dipahamkan tuan-tuan ada kenurin kan? Ada nurin? Ada? Kalau betul kita serupa. Saya nak pergi di kenurin kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah lah kita belajar dari semasa ke semasa. Banyak lagi bab-bab puasa ni. Kalau bulan puasa ada kuliah lagi, saya sambung lah cerita Ramadan ni. Semoga puasa kita tahun ini nombor 1 Allah Ta'ala terima. Lepas tu di ujung yang terakhir, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dalam kandungan doa tu antaranya minta Allah Ta'ala terima puasa kita. Dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan, insyaAllah lah main ni semua puasa kita. Cuma kita nak upgrade lah. Jadi puasa kita ibadat malam dan seumpamanya. Saya ingat dekat tu lah untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita boleh jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.